Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi surau, ahli tengkuasa, muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipinjamkan nafas kita sehinggalah kita berada di fasa yang akhir daripada 3 fasa bulan Ramadan. Fasa yang pertama iaitu fasa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, makna kasih sayang daripada Allah. Dan yang keduanya, fasa yang kedua iaitu keampunan Allah taala terhadap dosa-dosa hamba-Nya. Dan kita bakal menunggu fasa yang akhir ini, apa dia? Aitqum minan nar, bebas daripada api neraka. Inilah yang dapat kita faham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu Ramadan, yakni awwaluhu rahmatun, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya ampunan daripada Allah dosa-dosa kita, dan wa akhiruhu aitqum minan nar, bebas daripada api neraka. Jadi inilah yang ada dalam dewan sembahyang pada malam ni, yang boleh sampai fasa yang ketiga. Fasa yang pertama rahmat penuh dalam dewan ni. Kan? Fasa tak muat kot sampai keluar kot. Kan? Fasa yang kedua keampunan daripada Allah dah makin kurang, ya. Tapi peluang yang akhir, aitqum minan nar, bebas daripada api neraka ni tak ramai. Tapi kita husnuzan, sangka baik yang tak mari ini sebab dia pergi ke masjid lain, surau lain. Kan? Bukan duduk di rumah. Harapnya macam itulah. Sebab sayangnya bulan Ramadan, bulan yang sangat baik yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang penting yang kita sanggup berada pada akhir bulan Ramadan ini, ya, kerana mencari satu malam yang sangat hebat, iaitu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengikut hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, isterinya sendiri, isteri baginda Rasulullah sendiri, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir, apabila di akhir Ramadan, 10 yang akhir Ramadan, baginda mengkejutkan keluarganya, ahlinya, supaya bangun, ya, beribadah sebanyak mungkin di akhir bulan Ramadan ini, kerana ada kelebihan hanya satu malam yang kita mencari, iaitu yang dinamakan Lailatul Qadar. Imam Ar-Razi, salah seorang pelupur ilmu hadis, ilmu tafsir, mengatakan bahawa kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, tak bagi tahu 10 yang akhir itu malam yang apa berlaku Lailatul Qadar. Ya, maka di antara hikmahnya kerana supaya kita tidaklah, ya, hanya beramal pada malam itu sahaja. Disuruh kita beramal sepanjang bulan Ramadan secara bersungguh-sungguh, ya, beramal ibadah pada sepanjang bulan Ramadan. Jadi itulah dirahsiakan kepada kita oleh Allah. Kalau tidak dirahsiakan, semua kita kata tahu dah bulan berlakunya Lailatul Qadar, maka lain daripada bulan Lailatul Qadar, saya rasa surau ni tinggal imam dengan makmum 2-3 orang. Itulah rahsianya. Tapi baru-baru ni kita dengar juga
katanya ulama Fatani, ya, ijma' sepakat mengatakan berlaku dah 23 hari baru ni, malam 23 baru ni. Kan. Dan ada juga ulama Kedah, tapi itu bukan mu'tamad. Ya, bukan yang boleh kita pegang. Betulkah? Kan? Sebab itu malam ni kita tengok lepas pada 23 dah tak ramai dah ni. Tadi ada 3 sah je kan? Dah tak ramai dah. Kerana duk pegang yang tu sebenarnya tak tahu. Jadi maka dengan sebab itu beramallah kita sampai penghujung. Ya, supaya tak terlepas. Kalau berlaku, ya, malam apa pun kita dapat. Sebab kita, ya, tidak mengambil satu malam yang khusus. Pasti berlaku. Pasti dapat. Kalau kita berlomba-lomba mendapatkan nak Lailatul Qadar ini, buatlah sampai kita berjaga malam sampailah malam yang akhir. Ya, insya-Allah tak terlepas. Baik, berhubung dengan masalah 10 yang akhir daripada bulan Ramadan ini, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan malam yang ganjil. Tapi mereka tidak menyebut malam yang ganjil itu malam 23 kah, 21 kah secara tepat. Tidak. Maknanya Lailatul Qadar itu boleh berlaku malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Tapi kita tidak tahu, ya, yang kata malam ganjil itu adakah tepat yang kita buat pada hari ini, kerana mula puasa pun tak sama. Kita dengan Thailand, dengan kita Malaysia, negara-negara lain pun tak sama. Jadi maka dengan sebab itu Ustaz duk kira lah. Yang penting 10 yang akhir, ya, kita berjaga malam. Pasti dapat. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya, diriwayatkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Urwah. Ya, dia meriwayatkan, dia kata satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menceritakan kepada para sahabatnya, ya, tentang kisah 4 orang daripada Bani Israel, ya, yang rajin buat amal ibadah selama 80 tahun. Buat ibadah kepada Allah Ta'ala, puasa, ya, dengan berpuasa, dengan sembahyang, dengan apa ibadahlah selama 80 tahun mereka buat tanpa sedikit pun derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tu di kalangan 4 orang tu siapa dia? Yang terdapat dalam Bani Israel 4 orang ini, iaitu Ayyub, Zakaria, Hizqil bin Ajus, dan yang keempatnya ialah Yusa' bin Nun. Inilah 4 orang yang hidup di zaman Bani Israel yang dikatakan 80 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa satu hari sekelip mata pun tak pernah derhaka, tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka menumpukan ibadah semata-mata. Apabila Rasulullah menceritakan kisah ini kepada para sahabat, mereka, para sahabat ini kagum. Ya, takjub, tercengang. 80 tahun buat amal ibadah, tak pernah derhaka, tak pernah buat maksiat kepada Allah Ta'ala walaupun sekelip mata. Kagum dengan cerita Rasulullah itu. Tiba-tiba pada waktu itu datanglah malaikat Jibril, ataupun disebut Jibril alaihi salam, ketua kepada segala malaikat, dan beliau ni ditugaskan khas oleh Allah Ta'ala bawa wahyu. Dia muncul di hadapan khalayak ramai waktu Rasulullah dengan para sahabat, ya, berada dalam majlis. Dia cerita, dia kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, umat kamu ni kagum dengan cerita kamu 4 orang daripada Bani Israel yang tak pernah buat maksiat selama 80 tahun, hanya penuh dengan amal ibadah. Aku nak bagi tahu pada malam ini bahawa Allah hadiahkan kepada kamu suatu malam yang tidak ada di kalangan Bani Israel dan umat-umat dahulu. Malam itu lebih baik, yang dinamakan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini hadiah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya, yang kagum sangat 80 tahun beramal tadi, ya, tapi Allah hadiah satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar itu. Kalau dia beramal pada malam itu, pahala, ganjarannya, imbuhannya, ya, satu malam itu menyamai dengan 1000 bulan. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbunyi, iaitu imam dah baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya telah kami turunkan di dalamnya dalam bulan Ramadan Lailatul Qadr, malam yang Allah takdir, ya, itu nama Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Ya, Allah menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam yang dikatakan Lailatul Qadar itu pahalanya, ganjarannya menyamai dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam dapat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah hadiah Allah Taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawasanya Allah kasih kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kasihnya kepada Muhammad itu sendiri, ya, yang disebut sebagai Habibullah. Ya, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Habibullah, ya, kekasih Allah yang lebih disayangi oleh Allah Taala. Ya, karena Nabi Muhammad itu ialah Nabi yang dikasihi oleh Allah, maka umat dia juga Allah kasih. Maka kita ni, bukan saja Nabi Muhammad, dia beramal pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 malam, tapi umatnya juga kalau beramal pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah nak menyatakan hadiah Allah Ta'ala kepada umat Muhammad kita semua ni. Ya, tanda kata Allah Ta'ala sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh fiha, para malaikat dan juga Jibril sendiri turun ke bumi ini, ya, pada malam itu. Malam kalau berlaku Lailatul Qadar, pada malam itu semua malaikat dan juga Jibril turun ke bumi menyaksikan ibadah yang kita buat, ya, dan mereka berdoa untuk kita. Apa yang kita doa, yang kita minta, ya, sekurang-kurangnya yang dibaca oleh Bilal tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya, kami memohon kepada kamu, ya, ridhaka, keridaan kamu. Mana kita buat ni, kita mohon redha Allah Taala, wal jannah, kita mohon syurganya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung daripada kemurkaanmu dan neraka-Mu. Fa innaka Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, kamu ni pengampun, lagi pula, ya, mudah mengampunkan. Itulah doa yang kita baca pada malam 9 tarawih. Jadi makna nak menyatakan bahawa Lailatul Qadar yang kita menunggu-nunggu ini, kalau dapat, maka itulah pahala Tuhan bagi lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada beramal 1000 bulan. Baik, Lailatul Qadar ini berlaku waktu malam sehinggalah hatta matla'il fajr, sehinggalah naik fajar, hingga subuh tu malaikat turun mari pada malam itu sampailah fajar subuh menyingsing. Lepas tu barulah mereka naik balik. Ini menunjukkan bahawa kelebihannya Lailatul Qadar, dan insya-Allah kita berdoa, ya, jangan pegang sangat dengan kata-kata
yang mengatakan, tapi saya dengar bahawa yang di Kedah tu dia menafikan, ya, menafikan. Yang kata 23 tu dia menafikan. Jadi sebenarnya tak tahu. Baik, sama ada Lailatul Qadar itu berlaku secara nyata depan mata kita maupun secara yang kita tak sedar. Yang pentingnya bila kita beramal pada malam 10 yang akhir ini, jangan miss. InsyaAllah kita dapat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akhir sekali, apa yang penting pada kita satu rukun lagi jangan lupa, iaitu ialah zakat. Zakat inilah yang akan mengangkatkan amalan-amalan kita dan membersihkan diri kita daripada segala-galanya. Dan pada satu Syawal besok, ya, kita semua wajib, bukan sunat lagi, wajib melahirkan seronok kerana dosa kita dah tak ada. Aitaqum minan nar makna bebas daripada api neraka. Kalau bebas daripada neraka makna dosa dah tak ada lagi. Dan Nabi pun pernah sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban kana kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan dengan penuh keimanannya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya adalah dia seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi bayangkan tuan-tuan, waktu ibu kita melahirkan kita, orang panggil bayi ketika itu. Orang tak panggil lelaki-lelaki ke perempuan tak lagi. Dia panggil bayi saja. Kalau orang Arab dia kira bayi ghulam. Dia kata dah lahir dah budak. Budak dah lahir dah. Dia tak sebut lelaki ke perempuan, dia tak sebut. Bila balik baru dia kira lelaki ke perempuan. Kan? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT sebut dalam Quran, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Wa ma kana Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu menjadi bapa bagi laki-laki di antara kamu. Tak ada, seorang pun tak ada. Habis kalau kita baca sejarah, Nabi ada anak laki-laki, Abdullah, ya, ada nama Tahir, ada nama Qasim, tapi semua tiga-tiga ni mati masa kecil. Sebab itu belum sampai peringkat boleh dinamakan laki-laki ataupun perempuan. Jadi maknanya bayi dilahir ketika itu, kita lah bayangkan waktu itu kita bersih, tak ada dosa. Ya, tapi hari ini kita dah banyak dosa dan kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala melalui ibadah-ibadah Ramadan dan sebagainya. Dan apa yang kita menunggu daripada Allah Subhanahu wa taala, bebas kita daripada api neraka. Maka dengan itu satu hari bulan Syawal wajib kita melahirkan hari jadi kita. Mana Aidul Fitri, ulang kaji balik tentang fitrah, tentang kebersihan yang kita lahir dulu. Bila? Hari 1 Syawal. Inilah yang penting. Maka jangan lupa tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ya, kita menuju kepada kebersihan. Jadi itulah saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.